Soalan nombor 14 adalah soalan pembezaan. 14A, dia bagi kat sini X sama dengan 2T tolak 4 dan dy dt sama dengan 4T kuasa 3. Okey, cari dy dt. Okey, konsep dia macam ni ya. Contohnya kita ada y sama dengan 3x campur 2. Maka kita akan ada dy dx lah, iaitu 3. Contoh yang lain, kita ada a sama dengan 4t kuasa 2 campur 3t. Maka pembezaannya ialah dA dt sama dengan 8t tambah 3. Jadi dekat sini kita nak sebenarnya adalah dx dt. Bermaksud kita bezakan x terhadap t lah. Jadi kita terus dapat dx dt sama dengan 4t. Okey, 4t itu saja jawapannya. Okey, itu soalan A. Soalan yang pertama. Soalan yang kedua, cari dy dx dalam sebutan t. Okey. Yang ini kita kena gunakan petua rantai, iaitu dy dx sama dengan dy per tak tahu darab dengan tak tahu dx. Kita pecahkan. Maksudnya yang ini letak dekat atas, yang ini kita pecahkan ke bawah. Jadi apa yang nak isi dekat tempat kosong ni? Kita letakkan huruf apa? Kita tengok dekat sini, kita ada dx, kita ada dt dan kita ada dy. Jadi kita letaklah sini dt. 3 huruf je, ada dy, dx, dt. Jadi kita masuk dt kat situ. Okey, sekarang dy dt ada tak? Dy dt ada. 4t kuasa 3. Okey, darabkan dengan, saya letak titik je supaya tidak confuse dengan x. Dt dx. Okey, kalau dy dx kita adalah 4 per t, maka kalau dt dx dia terbalik kan? Kalau dy dt ialah 4x per 1. Okey, jadi kalau dt dx akan jadi 1 per 4t. Terbalikkanlah. Jadi dekat sini kita boleh potong. Tinggal 2, sini habis t. 4 dengan 4 pun boleh potong. Maka tinggal dekat situ t kuasa 2 dy dx. Kan tadi kita dah belajar tadi, kalau a sama dengan 3x kuasa 2, dA mesti dx kan, sebab 3x 3x pula, mestilah jadi 6x. Kita tengok kan, terhadap x mesti kat x situ. Ini fungsi a dia. Jadi dekat sini tak bolehlah kita dapat dy dx tapi sebutan t. Kita mesti dalam sebutan x. Jadi apakah t? Kita ambil balik persamaan yang ini. X sama dengan 2t kuasa 2 tolak 4 ni. Okey, maksudnya kita jadikan x sebagai perkara rumus. T sebagai perkara rumus. Jadi x tambah 4 sama dengan 2t kuasa 2. X tambah 4 per 2 sama dengan t kuasa 2. Jadi kuasa 2 pindah sebelah jadi punca kuasa. Atau pun tak payah, tak pindah pun tak apa. Sebab kita nak jadikan dia t kuasa 2 kan. Sini t kuasa 2, sini pun t kuasa 2. So kita terus ganti dy dx sama dengan x tambah 4 per 2. Dah dapat jawapan. Okey, kita pergi kepada soalan B. Zainal mempunyai sekeping zinc berbentuk segi 4 tepat dengan perimeter 25. Okey, dekat sini kita cuba gambarkan. Kita ada sekeping zinc. Okey, perimeternya adalah 25. Okey, dia adalah apa? Segi 4 tepat. Dan dia nak menggunakan zinc tersebut untuk membuat sebuah silinder. Jadi zinc ni dia gulung, jadikan dia sebagai silinder. Okey, kita buatkan itu. Okey, dan kedua-dua hujungnya terbuka lah, tak ada penutup. Cari panjang dan lebar dalam cm
kepingan zinc supaya isi padu maksimum. Okey, isi padu maksimum. Bila isi padu maksimum, mesti kena ingat. Okey, contohnya, kalau kita buat ulang kaji sikit, kalau kita ada Y sama dengan 3X kuasa 2 campur 4. Cari Y cari Y maksimum. Jadi kita ingat dy dx pembezaan kita terus jadikan kosong. Bila cerita pasal maksimum minimum, pembezaan kita samakan dengan kosong. Okey, sekarang ni dia nak panjang dengan lebar zinc yang ini. Okey, zinc ni panjang dengan lebarnya adalah maksimum. Cari panjang dan lebar supaya isi padu dia maksimum. Okey, bila kita kata pasal isi padu maksimum, mestilah kena ada V. Nanti kita kena buat pembezaan V. Apakah rumus isi padu silinder? Pi R squared H. Saya gunakan bahasa Inggeris lah. Okey, tinggi sini H. Sini H ya. H. Okey, tapi kita tak boleh, nanti kita buat pembezaan dV. dV apa? dV per apa? Adakah dV per dr ataupun dV per H? Kita tak boleh ada dua pembuli ubah dekat situ. Dia mesti jadikan satu je pembuli ubah. Dan dekat sini kita kena hilangkan R tu. Okey. Jadi dekat sini kita cuba gantikan, katalah dia punya tinggi sebagai H, katalah lebarnya sebagai X. Jadi sini H, sini X. Okey, jadi kita tak boleh buat pembezaan dulu dan kita hold dulu. Maksudnya kita kena buat penggantian dekat kita punya apa ni? Kita punya rumus isi padu. Jadi kita tahu bahawa perimeter daripada gambar tu 2X tambah 2H sama dengan 25. Dan mungkin saya nak jadikan H sebagai perkara rumus. 2H sama dengan 25 tolak 2X. Jadi H sama dengan 25 tolak 2X per 2. Macam tu. Supaya saya boleh ganti kat sini, supaya nanti ada sebutan X sahaja. Jadi V sama dengan pi. R tu pun nanti saya nak ganti dengan satu benda yang baru. Jadi H kat situ saya gantikan 25 tolak 2X per 2. Okey, kita hold dahulu. Kita nak jadikan R ni sebagai dalam sebutan X. Jadi kita fikir. Oh, kita tahu bahawa ni lilitan ni. Okey, lilitan ni adalah X. Jadi kita belajar lilitan adalah X adalah 2 pi R. 2 pi J tu kan. Jadi kita tak nak dalam sebutan R dekat rumus isi padu tu, kita jadikan R sebagai perkara rumus. Jadi R sama dengan X per 2 pi. Jadi kita ganti kat situ X per 2 pi. Dan jangan lupa ada kuasa 2. Okey. Sekarang kita dah boleh ke buat pembezaan. Nanti dulu kita kembangkan dahulu supaya lebih senang untuk dibezakan. Jadi masih lagi V pi. Jadi kita kembangkan kuasa 2. Kita kembang kuasa 2. Jadi X kuasa 2 per 4 pi kuasa 2. Sini 25 tolak 2X per 2. Okey. Jadi dekat sini kita boleh potong rasanya. Ni pi ni habis, ni pi tinggal 1. Okey, jadi kita kembang. Yang apa ni? Per 2 ni saya boleh pecahkan masing-masing dapat per 2. Lebih senang per 2 macam tu. Okey. Okey, sekarang kita nak kembangkan dia. 1 2. Okey, so 25 X kuasa 2 per 8 pi kuasa 1. 8 pi lah. Okey, sebab sini tinggal 1 kan. 8 pi tolak
2x kuasa 3 per 8 pi juga. Sama ya. 8 pi. Samalah ya. Okey, sini adalah V. Jadi kita carikan dV dx. Sebab dah ada satu huruf saja X. Pi tu adalah pemalar, jadi dia bukan pemboleh ubah. Jadi kita buat pembezaan. 2 turun depan jadi 50 X. Habis kuasanya per 8 pi tolak 2 darab 3 6x 3 tolak 1 2 per 8 pi. Okey, dah ingat balik tadi? Bila kita buat pembezaan, kita samakan dengan si fa. Jadi dV dx akan jadi si fa sama dengan 50x tolak 6x kuasa 2, dan kita boleh gabungkan dia 8 pi. Jadi 8 pi pindah sebelah, habis tinggallah 50x tolak 6x kuasa 2 sama dengan sifar, dan kita boleh kecilkan dia. Kita bahagi dengan berapa tu? Kita bahagi dengan bagi berapa ya? Kita bahagi 2. Jadi kita dapat kat situ 25x tolak 3x kuasa 2 sama dengan sifar, dan kita boleh faktorkan x. Tinggallah 25 tolak 3x sama dengan sifar, dan sebenarnya kita boleh tekan EQN je sebenarnya. Dan kita dapatlah situ x sama dengan sifar, dan satu lagi x 25 tolak 3x sama dengan sifar, jadi x sama dengan 25 per 3. Jadi kita akan ambil lah jawapan ni. Okay, itu sebagai jawapan lah, sebab dia ada nilai x kosong kita tak ambil. Dan kita cari pula kita nak tinggi dia ke? Okey, kita ada panjang, kita cari lebar dia. Jadi kita masukkan dalam ni balik kita masukkan balik dalam H ni. Jadi H sama dengan 25 tolak 2 25 per 3 per 2, kita akan dapat 25 per 6 H. Jadi siapa lebih panjang? Yang lebih panjang mestilah tinggi ni. Jadi ini ialah panjang dan ini ialah lebar. Terbalik. Yang panjang mesti lagi besar kan? Jadi kalau nak ni kita tukar dalam kita tukar dalam perpuluhan, kita tahulah yang ini adalah dia punya panjang, ini dia punya lebar. Sebab lebar panjang mesti lebih panjang daripada yang lebar. Okey, dapatlah jawapan dia. Selesai kertas 1.